الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sentuh sikit lagi hadis yang ke-35, iaitu fakta-fakta yang berkaitan hadis ni yang saya fikir penting untuk kita kongsi pada malam ini. Yang pertama jadi takut teringat hadis yang ke-35 ni mana berkaitan dengan adab dan hak-hak yang wajib ditunaikan sesama muslim. Jadi saya tak baca adalah hadis tu kita nak supaya lebih ringkas. Yang pertamanya, Imam Nawawi telah memasukkan dalam kitabnya Al-Ithafat sebuah hadis kursi yang menyatakan bahawa Allah tidak akan menerima ibadat seseorang yang menghina kejadiannya. Jadi ada disebut dalam hadis kursi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadat seseorang yang dengan sengaja, dengan maksud menghina kejadian Allah, khususnya makhluk Allah sebagai yang dikatakan makhluk yang paling mulia. Ini Allah berfirman dalam hadis kursi, ini disebut innama ataqabbalu as-salata mimman tawadha'a biha 'azamati wa lam yastatil 'ala khalqi wa lam yabit musirran 'ala ma'siyati wa qata'a naharahu fi dhikri wa rahimal miskin wa ibn as-sabil wal armalata wa rahimal masa'ib wa rahimal musabah. Ini hadis kursi yang mana Imam Nawawi sebut hadis ni ketika menghuraikan. Imam Nawawi sebut firman Allah ini. Hadis kursinya hakikatnya firman Allah, yang mana Imam Nawawi sebut sebagai nak menghuraikan hadis yang ke-35 ini dalam konteks mana tidak boleh menghina manusia secara khususnya. Maksudnya, aku hanya akan menerima ibadat salat sesiapa yang khusyuk kerana kebesaranku. Dia tidak menghina kejadianku. Dia tidak berkekalan melakukan maksiat kepadaku. Dia menghabiskan siangnya dengan mengingatiku, yakni zikir kepadaku. Dia mengasihi orang miskin dan orang yang kesusahan dalam perjalanan, yakni dalam musafir. Demikian juga dia mengasihi ibu-ibu tunggal dan berasa kasihan belas kepada orang yang ditimpa bencana. Jadi kenyataan ini dia berkaitan sebenarnya. Firman Allah ini berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-35. Di mana dalam hadis yang ke-35 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-muslimu akhul muslim la yazlimhu wa la yakhdhulhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. Yahqiruh itu makna tidak boleh hina, mana tidak boleh menghina sesama muslim. Bahkan dalam huraian hadis berkenaan, tidak boleh hina tu bukan tertentu, bukan menjurus kepada orang Islam sahaja, tidak. Asalkan dia manusia, maka tidak boleh dihina. Itu pernyataan dalam hadis yang ke-35. Sebab itulah Imam Nawawi kemukakan firman Allah ini sebagai nak menyatakan bahawa menghina manusia ini adalah suatu perkara yang sangat dahsyat mengikut pandangan Islam. Adalah merupakan satu perkara yang bersifat bencana, malapetaka. Dia boleh mengundang pelbagai masalah sebenarnya. Sehingga Imam Nawawi sebut
firman Allah ini. Allah tidak akan terima sembahyang. Sedangkan as-salat itu dikatakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Bahkan dalam setengah-setengah ulama berdasar pada pemahaman Al-Quran dan Hadis menyebutkan bahawa sembahyang ini salah satu ibadat, ibu ibadat. Kalau tidak dilakukan salat berkemungkinan besar mana ibadat-ibadat lain yang dilakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Mana seolah-olah ibadat lain itu bergantung dengan salat itu. Tiba-tiba oleh kerana kesilapan menghina sesama manusia, menghina makhluk Allah, khususnya manusia lah yang mempunyai akal, mempunyai perasaan, maka implikasi dia Allah tidak akan terima ibadat salat dia. Ini memberi satu kefahaman lain kepada kita. Bila ibadat salat tidak diterima oleh Allah, bagaimana dengan ibadat-ibadat lain yang dilakukan? Jadi ini adalah satu perkara yang besar lah. Jadi tujuan Imam Nawawi kemukakan firman Allah ini sebagai nak menyatakan besarnya penghinaan terhadap manusia ini. Jangan sekali-kali lah. Yang kedua, ini termasuk dalam mana analisa hadis ini lagi, yang saya petik dalam kitab lain, ada disebut dan saya fikir menarik juga untuk kita bincang, untuk kita kongsi maklumat ini. Ungkapan la tatahasadu dalam hadis yang ke-35 ni ada disebut, bahkan pernyataan pertama Nabi dalam hadis ini la tatahasadu. Jadi ungkapan la tatahasadu yang bermaksud janganlah kamu saling berdengki. Dia mempunyai maksud yang lebih umum dari asal perbuatan dengki itu sendiri, iaitu perbuatan saling berdengki yang melibatkan lebih dari seorang yang melakukan perbuatan dengki tersebut, dan ia terkandung maksud membalas perbuatan dengki dengan dengki. Jadi mengikut setengah-setengah pensyarah hadis, kenapa Nabi guna la tatahasadu yang kita istilahkan sebagai bina musyarakah itu, yang kita istilahkan sebagai bina musyarakah itu. Kenapa Nabi SAW la tatahasadu dengan erti janganlah kamu saling berdengki. Bila kata saling berdengki ini, dia melibatkan sekuat dua orang watak, sekuat dua orang. Sebab tak ada orang deki seorang. Sebab deki ni mesti sekuat dua orang. Okey, baik. Ini satu persoalan lah, akan timbul satu persoalan. Mungkin akan timbul persoalan, kenapa Nabi menggunakan kata kerja musyarakah? Kata kerja musyarakah, yakni dalam bahasa Arab ni, contoh kita kata hasada, yahsudu misalnya, makna dengan maksud berdengki, melibatkan seorang pelaku. Tapi bila kita masukkan alif sebagai haraf ziyadah daripada hasada jadi hasada, tahasada tambah lagi, dia daripada hasada dengan erti berdengki, seseorang yang melakukan amalan berdengki. Tapi kalau sekiranya kalimah itu diubah kepada tahasada, makna dia saling berdengki. Jadi terjemah saling berdengki untuk kalimah tahasada ni dalam bahasa Arab dia panggil bina musyarakah. Dalam ilmu morfologi Arab dia panggil bina musyarakah. Bina musyarakah dengan erti perbuatan itu dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pelaku. Fa'il dia tu melibatkan dua orang, yang kita terjemah saling berdengki melibatkan lebih daripada seorang lah. Kenapa Nabi guna kata kerja musyarakah, tidak kata kerja biasa yang menunjukkan seorang pelaku sahaja? Misalnya la yahsudu ba'dukum ba'dan, kenapa Nabi tidak guna begitu? Janganlah sebahagian kamu berdengki kepada yang lain, janganlah sebahagian kamu berdengki kepada sebahagian yang lain. Apa sebab? Jadi ulama kaji kalimah ini kerana melihat kepada kebesaran makna hadis. Kerana hadis ini termasuk dalam mukjizat dia. Jadi kalau nak kaji pun memang berbaloi lah. Dan ada yang tersirat di sebalik kata-kata Nabi. Kerana kata-kata yang mantap yang keluar daripada Nabi, kemantapan kalimah, susunan bahasa, gaya bahasa dan erti dia tu salah satu daripada mukjizat, salah satu daripada ciri-ciri hadis yang sahih. Dia mantap makna dia, kemah makna dia. Dia disebut sebagai jawami'ul kalim, sebut sikit lah tapi maknanya banyak.
Jawabnya, yang pertama, menggunakan kata kerja musyarakah, ia memberi makna yang lebih mendalam kesan larangan itu. Jadi kesan larang tidak lebih mendalam. Ini kerana jiwa manusia lebih menjurus kepada berdendam terhadap orang yang melakukan keburukan kepadanya. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata sebenarnya Nabi nak larang kalau orang berdengki kepada kita, kita boleh faham gitu. Daripada kalimah la tatahasadu ni, di samping kita faham berdengki itu haram, dalam kalimah itu juga Nabi nak menghantar mesej kepada kita bahawa jangan kamu balas perbuatan dengki itu dengan dengki, tetapi kamu fikirlah cara nak balas itu dengan cara yang baik. Seperti Nabi sendiri, Nabi tidak balas kejahatan dengan kejahatan, itu menjadi sifat Nabi SAW. Jadi dalam satu kalimah tu Nabi nak hantar dua maklumat penting kepada kita. Jangan berdengki dan jangan kamu balas perbuatan dengki itu dengan perbuatan yang jahat juga, seperti dengki ataupun sebagainya. Inilah kata-kata Nabi yang ringkas tapi padat, maknanya banyak yang kita boleh faham. Yang kedua, difaham dari larangan saling melakukan perbuatan dengki ada maksud balas dendam, adalah dilarang perbuatan dengki itu sendiri secara aulawi. Hak Nabi larang jangan saling berdengki. Jangan pula kita faham kalau dua-dua dengki tak boleh, kalau boleh. Jangan kita faham begitu. Kalau tidak saling berdengki tak apa. Dia tidak makna begitu. Bahkan ulama berdasar pada hadis ni, zahir hadis ni, mana balas perbuatan dengki dengan dengki tu Nabi larang ni, yang menunjukkan haram. Jadi kalau sekiranya kita balas orang telah melakukan, kita kata dengki yang buruk lah, dengki yang kita sebut sebelum ni, dia punya peringkat-peringkat dengki itu, mana dengki yang kita kata yang diharamkan, hak bukan disebut sebagai ghibtah itu. Jadi bila seorang itu berdengki pada kita dalam dengki yang buruk, dengki yang kita kata mazmumah, perbuatan buruk, apakah kita ni boleh balas dengan dengki juga ataupun sebagainya? Tentu tak boleh. Baik. Jadi perbuatan tu sendiri pun tak boleh. Cuba dia nak gambarkan perbuatan bila orang berdengki, kita pun nak balas dengan perbuatan dengki ataupun perbuatan yang tidak baik, hal tu pun tak boleh. Mana secara aulawinya dengki tu sendiri pun tidak boleh. Kerana perasaan dendam kita, perasaan nak marah tu kerana bermula dengan dia. Jadi Nabi sebut balas pun tak boleh dah, apatah lagi memulakan perbuatan dengki itu, lagilah tidak boleh. Hak ni dia panggil hukum secara aulawi dalam istilah. Tak boleh, hak tu pun tak boleh. Dah kalau orang dengki kita nak balas dengki pun tak boleh, apakah dengki itu sendiri? Inilah makna yang tersirat di sebalik kata-kata Nabi la tatahasadu itu. Jadi makna itu dia luah. Sebagai tambahan, mana keburukan hasad? Yang pertama, saya sebut ni sengaja, kita sebut ni supaya hadirat kena ingat. Sebab anak-anak kita ni dalam buku pendidikan, misalnya tarbiyatul aulad bisa disebut, sebenarnya perbuatan dengki ni dia ada sebenarnya, kita boleh lihat daripada zaman kanak-kanak lagi mengikut ulama ni. Sebab dalam kitab tarbiyah ni ada beratus buah lebih kitab yang ulama tulis dalam bab pendidikan, sama ada pendidikan jiwa semua, termasuk belaka lah. Jadi antara yang disebutnya perbuatan keji, hasad dengki ni sebenarnya dia ada, kita boleh nampak nampak perbuatan tu semenjak daripada kecil lagi, kanak-kanak anak kita tu. Jadi masa tu lagi kita kena bertindak. Sebab kalau kita gagal bertindak itu berbelas tahun, sifat tu kita tidak bendung, dia boleh melekat jadi sifat yang kuat. Sebab dia sifat ni dia begini, mengikut kajian jiwa, mana orang kafir pun terima, orang Islam pun terima, dia sebenarnya sifat-sifat hak semasa kita bersifat dengki, backing, kita kata dah, jenis mudah marah ke apa, dia ada. Hak tu sama jadi dengan manusia tu sebenarnya, sama jadi dengan manusia. Rasa iri hati, kita kata dengki, hak tu memang dia ada dah, sama jadi dengan manusia, bukan kata tak ada. Sebab potensi manusia ni dia boleh jadi malakiyat, dia boleh jadi syaitaniyat, dia ada dah. Sebab itulah tugas ibu bapa, dia melihat kecenderungan anak dia. Jadi kita kena jaga molek. Kadang-kadang setengah orang tu sifat pemarah tu dia menguasai dia lebih.
lebih meta kita kata, lebih tinggi. Kalau kita tidak jaga, tidak kawal, tidak bendung semasa kecil, dia membesar dalam keadaan tidak dikawal sifat marah, maka sifat marah tu dia melebihi, mengatasi daripada sifat-sifat lain. Maka orang panggil dia tu sebagai pemarah. Begitu juga sifat dengki, dia ada, memang dia ada. Tapi kalau kita tidak bendung, kita tidak kawal, kita tidak bajai dengan sifat-sifat, dengan ajaran agama, kalau kita biarkan perkara itu dia membesar dalam jiwa anak kita tu, sekali dengan anak pembesaran anak kita tu, dia akan menyebabkan sifat dengki itu jadi melebihi had yang sepatutnya. Kerana ulama kata dengki dalam konteks makna bahasa, dengki dalam konteks makna bahasa yang kita sebut sebagai iri hati itu, dia kena ada. Kalau tak ada tu tadi, manusia tidak akan boleh menangkah maju, boleh jadi hebat, boleh jadi tak ada rangsangan lah kita kata. Tak ada momentum, tak ada benda yang boleh menyebabkan dia tersentak. Kadang-kadang dengan sebab manusia berdengki ni dia jadi maju juga. Hak tu dengki yang macam mana? Tidaklah dengki hak peringkat berat kita sebut pun tidak. Sebab ghibtah ni dia makna iri hati, makna dengki juga asalnya. Tetapi dia berada dalam tahap, dalam ruang lingkup yang baik, dalam landasan yang baik, maka dia membentuk jiwa manusia jadi positif. Tetapi kalau dia terkeluar daripada landasan yang ditunjuk oleh Nabi, maka dia boleh jadi rosak manusia. Seperti sifat pemarah. Sebab tu ulama kata sifat, kita kata pemarah, marah ni Islam tak pernah keji sifat marah. Adakah Islam keji sifat marah? Tak. Cuma Islam keji, Islam beri panduan supaya marah itu kamu letak kena pada tempatnya. Itu yang menjadi tumpuan agama. Begitu juga dengki atau kita sebut dalam konteks bahasa iri hati ni, dia perlu ada, tetapi kita kena letak dalam ruang yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba hadirat gambarkan seorang langsung tidak ada sifat marah, apa kita tengok, kita nak kata macam mana pada orang itu? Apa yang akan jadi pada dia bila dia berkahwin, bila dia ada anak, apa yang akan jadi pada dia? Rosak hidup dia, rosak keluarga dia. Sebab tu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita, ini pendidikan secara tidak formal. Kita belajar dengan alam semesta, dengan alam ni lah. Kita tengok setengah orang tu tak ada marah. Bukan tak ada marah, tak marah buat ke apa? Cuba tengok anak dia, tak ada marah langsung. Tak sensitif ke apa? Tak ada sifat marah. Sehingga kita kata dia ni tak erti marah kok. Apa yang akan jadi? Teruk kan? Tapi kalau marah tu melebihi hak, teruk juga. Nak biar awsat, khairul umuri awsatuha, nak yang sederhana itu. Sebab tu tugas ibu bapa ni berat. Bagaimana nak kena ada ilmu suku pula tu. Kadang-kadang ilmu ni melalui pembelajaran secara formal, kadang-kadang melalui pengalaman. Hal inilah mengikut Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia kata ilmu-ilmu begini kadang-kadang dia lebih mantap melalui asuhan keluarga itu. Asuhan keluarga kadang-kadang lebih mantap tu daripada kadang-kadang belajar di sekolah secara teori ni anak-anak tak faham, tidak meresap masuk dalam jiwa, menjadi satu jibillah, satu adat kebiasaan dak. Tetapi didikkan keluarga tu dia menjadi jibillah pada manusia, menjadi tabiat pada manusia. Sebab itulah ulama kata kalau kita bahas mesti dia akan merujuk kepada tu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahuma yumajjid. Dia kembali situlah bab pendidikan. Sebab tu ulama kata hadis tu merupakan asas pendidikan dalam Islam. Hadis ni kena ingat tu. Mana kelemahan ibu bapa? Ibu bapa gagal. Cuma dia nampak penjaga dari segi zahir fizikal saja. Spiritual ni bab spiritual ni, bab dalamnya ni. Kadang-kadang dia lupa tu. Jadi dia tidak berasa berat anak dia berdeki. Contohnya misalnya dia tengok lebih sikit pakaian dia berdeki, kena beringat tu. Tak boleh marah kan anak, tapi mana kita kena beringat, ni ada nampak lebih sikit ni anak dia ni. Memang sengaja Allah buat begitu untuk uji kita. Untuk uji kita. Nak beri pahala kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awal ayat kata barakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita. Anak 10. Bagi anak 10 lah. Anak 10 molek belaka, tiba-tiba sorai dia. Tak sorai tu sakit kepala. Tuhan nak uji kita lah. Sebab tu dia kena tahu benda-benda gini. Tak masalah. Banyaklah masalah ni. Contoh satu sifat saja dengki. Kena beringat lah. Jadi keburukan hasad ni yang pertamanya dia menjadi biadab terhadap Allah sebenarnya. Perasaan hasad dengki ni sebenarnya adalah merupakan biadab terhadap Allah. Dan yang dia tidak puas hati itu sebenarnya dia tidak puas hati kepada hukum Allah sebenarnya. Dia tidak puas hati kepada ketentuan Tuhan.
Sebab itulah ada penyair sebut ini kata-kata penyair ni. Ala kulli man zallali hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi hukmihi idza anta lam tardali ma wahab. Ini syair Arab. Ala kulli man, tahukah, ingatlah, katakanlah kepada orang yang sentiasa berdengki kepada saya itu, atadri ala atadri ala man asa'tal adab. Dia rentak dia gitu. Tahukah engkau bila engkau berdengki itu sebenarnya engkau biadab terhadap siapa? Engkau berdengki pada aku siang malam, mu tahukah mu dengki kepada aku sebenarnya mu biadab terhadap siapa? Asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi, sebenarnya engkau telah biadab terhadap ketentuan Tuhan. Idza anta lam tardali ma wahab, apabila engkau tidak redha kepada pemberian Allah terhadapku, hakikatnya kamu bukan berdengki pada aku, tapi kamu sedang berbiadab terhadap Allah. Ini kata-kata penyair. Itu hakikat di sebalik dengki itu mengikut penyair. Ini penyair ni dia nak menggambarkan hakikatnya manusia berdengki, dia lupa. Sebab kita boleh harta ni bukan kita hakikatnya. Kita boleh ilmu, boleh jadi kekayaan, boleh isteri yang baik, boleh anak yang baik, hakikatnya bukan kita. Jadi bila seorang itu berdengki, dia lupa tu kita boleh tu kerana Allah beri. Jadi bila dia tak boleh terima kenyataan kita ni lebih, sehingga dia berdengki, hakikat dia protes Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikatnya. Jadi perbuatan dengki adalah tercela. Orang yang terjerat dalam hasad dengki akan sentiasa sedih dan tidak tenang jiwanya. Jiwanya akan diselubungi perasaan pentingkan diri sendiri, dan akan timbul pula perasaan kurang keyakinan dan hilang semangat untuk bersaing dengan orang lain. Ini kesal dia jadi lagu tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama sebut bila seorang berdengki, sebenarnya dia sedang membuka ruang untuk sifat-sifat baik keluar daripada diri dia. Sifat-sifat baik jadi hilang daripada diri dia. Bila seorang itu berdengki, pada hakikatnya dia membuka ruang, membuka pintu supaya sifat-sifat baik hilang daripada diri dia. Itulah hakikatnya dengki ni bahaya. Jadi perbuatan dengki itu sangat tercela, kerana dia menyebabkan jadi jiwa sedih, tidak tenang. Jadi akal yang sepatutnya guna untuk kemajuan, jadi guna untuk memikir tetahawan. Sepatutnya kita fikir, akal yang Allah kurniakan kepada kita, sepatutnya fikir bagaimana kita ni nak membangun, bagaimana kita nak membaiki diri kita ni, fikir tetahawan. Jadi itu merugikan masa. Yang kedua, dengki akan merosakkan amalan ketaatan dan mendorong banyak kesalahan dan kemungkaran. Sebab bila kata dengki, sebab tu setengah-setengah ulama dalam kitab sebut, bila dengki, bila seorang itu berdengki, sebenarnya dia berada dalam landasan yang tidak betul. Dia berada di atas landasan yang tidak betul. Kalau dia tidak cepat-cepat keluar daripada landasan itu, dia akan berhadapan dengan kegelinciran, melakukan kesalahan dan kemungkaran. Kena ingat itu. Atau kita sebut dalam bahasa mudah, orang berdengki berada di lorong yang salah. Bila-bila masa dia terdedah pada berbagai kemungkinan yang teruklah, yang tidak baik. Yang ketiga, Allah menyuruh berlindung kepadanya daripada kejahatan hasad, sebagaimana perintah menyuruh berlindung kepadanya daripada kejahatan syaitan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam ayat Quran tu kan, surah yang kedua akhir tu tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tu surah tu, cuba tengok balik daripada awal sampai akhir tu. Cuba klik tengok tafsir dulu. Ada. Sehingga Allah sebut, abadikan dalam Quran sebagai isti'azah daripada terkena penyakit hasad dengki ni. Kena isti'azah, kena berlindung sebagaimana kita berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan, kita juga kena berlindung kepada Allah daripada terkena penyakit hasad dengki ni. Ayat ni dia mengisyaratkan kepada kita bahawa hasad dengki ni semata-mata kecerdikan kita, tak boleh jadi kita tidak terlepas daripada penyakit ni. Kalau tak kena kita, kena isteri kita, boleh jadi kena anak kita. Jadi kita tak ada kekuatan sebenarnya. Kerana apa? Kerana yang berada di sebalik kejahatan hasad dengki ni syaitan. Sebab itulah kena berta'awuz daripada hasad dengki ni. Yang keempat,
Hasad merupakan derhaka pertama yang dilakukan kepada Allah oleh syaitan apabila tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak ayat ini teruknya. Kenyataan yang keempat ini, nak ayatnya hasad dengki ni, syaitan tu jadi siapa? Jadi kufur dia. Yang mana dia kita sebut sebagai aba wastakbara wa kana minal kafirin tu. Kenapa? Kerana dengki lah asalnya. Asalnya dengki. Macam mana saya nak sujud pada Nabi Adam sedangkan saya ni kejadian yang mula-mula. Dia tu adik saya kalau nak kira ni. Lepas tu kejadian saya daripada bahan yang lebih mulia, daripada api. Nabi Adam daripada tanah yang busuk, tanah liat, daripada tanah. Bagaimana saya nak sujud? Tak boleh terima. Dia tak boleh terima kenyataan. Walaupun yang suruh tu Tuhan yang buat semua makhluk. Bapa tu kerana iri hati deki, dia tak boleh terima kenyataan. Maka kesal lepas tu dia dianggap sebagai takabur, orang yang rasa besar diri lebih daripada Allah. Kesal dia akhir sekali dia dihalau daripada syurga dan dia dilaknat sampai hari kiamat, sampai baka dia habis semua pun masuk neraka. Jadi kena ingat. Jadi makna daripada ini kita kena faham, dengki ni dia boleh membawa pada takabur, boleh membawa kepada banyak lagi penyakit jiwa yang boleh jadi sedang menunggu orang yang berdengki itu. Yang kelima, kata Abu Tayyib, seorang penyair terkenal. Wa azlamu ahli al-ard man kana hasida liman bata fi ni'amaihi yataqallabu. Kata Abu Tayyib, perbuatan zalim penduduk dunia ni, perbuatan penduduk dunia ni yang paling zalim adalah orang yang berdengki kepada orang yang sedang menikmati nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Orang duk kita kata tenggelam merasai nikmat Tuhan. Ya Tuhan punya secara halal. Ya kau tu nyerah tidur kerana nikmat tu halal, penuh dengan kebaikan. Dia duk deki pada kawan tu nyerah molek tidur. Siapa lagi yang lebih zalim? Kawan tu pun tak wakai nak apa dia. Kata Abu Tayyib, wa azlamu ahli al-ard man kana hasida liman bata fi ni'amaihi yataqallabu. Itulah orang yang paling zalim. Ini kata penyair Abu Tayyib. Merawat penyakit dengki. Ulama ada show ke ni cara nak rawat penyakit dengki ni. Tak tahulah berapa dos tapi kat ni pak juga ni kira-kira ni. Cuba kita tengok. Kalau ada kita boleh ambil lah sebagai pedoman. Pertama sekali, jadi hak ni kalau untuk anak-anak kita ni maknanya tak bolehlah kita nak ayat dalam konteks ni. Cuma kita sebagai bapa tu kena faham dengki ni bahaya. Cara nak rawatnya lagu mana? Kita ubahlah pula. Yang pertama, menyedari dan menginsafi bahawa setiap nikmat dan kesenangan telah ditentukan Allah sejak azali lagi. Kita tidak berhak mempersoalkan apa yang Allah buat, dan itu semua ada hikmat yang tersirat yang kita tidak mengetahuinya. Hak ni kalau kita nak simpul, kalau nak simpul dalam bahasa mudah, nak rawat penyakit dengki, terima qada dan takdir. Itu susah. Ini maksud dia ni. Yang disebut menyedari dan menginsafi bahawa setiap nikmat dan kesenangan telah ditentukan oleh Allah sampai akhir itu, apa maksud dia? Terima ketentuan Tuhan. Dia jadi kaya, kita terima itu Tuhan beri, terima tu. Itulah maksud terima qada dan takdir itu. Susahlah tu cara nak rawat jiwa. Seperti yang kita belajar dalam Usuluddin. Dalam satu riwayat disebut, kita letak atas kita, katakanlah Allah Nabi buat perbandingan, buat contoh, katakanlah. Ini bab takdir. Nak ayat ni kudrah Allah. Katakanlah manusia terawal bermula zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, bila mati dia tak ada manusia atas muka dunia. Semua tu bermula manusia terawal sehingga manusia terakhir. Katakanlah mereka berpakat, tak tahulah berapa bilion manusia berpakat nak mengenalkan satu keburukan pada kita, tetapi Tuhan tak izin, tak kena, tak sedaya. Orang nak beri kekayaan kepada kita, siapa dia yang berpakat nak beri kekayaan kepada kita? Manusia yang terawal dan manusia terakhir yang pernah hidup di muka dunia ni. Tapi Tuhan tak izin. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tu qada dan takdir, ketentuan tu. Kalau kita terima tu, dia boleh merawat. Dia boleh merawat penyakit hasad ini.
Dan syaitan tak boleh terima hak tu. Syaitan tak boleh terima qada dan takdir. Dia tak boleh terima. Sebab tu dia jadi begitu. Daripada sinilah ulama kata sebenarnya qada dan takdir itu senjata nak lawan syaitan juga. Itu sebenarnya senjata lawan syaitan. Kalau kita pegang faham molek tu, dia ulama ada tulis satu buku khusus. Ibnu Qayyim tulis satu buku khusus tentang qada dan takdir ni. Dia bahas mana kalau kita baca tu dah, manusia ni jadi rajin, jadi hidup ada keyakinan diri. Pelbagai sifat-sifat baik akan mari dari diri manusia bila dia faham oleh qada dan takdir. Dia senang, dia tak takut pada hilang harta, dia tak takut. Sebab sahabat ni contoh orang yang betul-betul memahami qada dan takdir. Tak usinya, asalkan Allah redha sekarang cukup dah dalam hidup dia. Tu nak jadi jiwa lagu tu, dia berkait dengan memahami agama. Tak semestinya alim belah mana. Saya nak sebut satu perkara, takut hadirat silap faham. Tak ada ulama meletakkan syarat untuk faham agama. Siapa sanggup jual ni dia kena alim. Tak ada ulama letak syarat ni. Usairim, nama sahabat Nabi, masuk Islam tak ada semaya, terus pergi perang mati syahid. Usairim nama. Siapa Nabi sebut inilah dia sahabat aku, tak pernah sekali pun sujud pada Allah tapi mati syahid fi sabilillah. Masuk Islam tak ada nak semaya pun. Tiba-tiba Nabi takdir tu Nabi ajak ke perang, pergi selalu. Buat apa pergi? Buat apa pergi? Jiwa lagu mana? Itu kelas sahabat, bukan kelas kita sahabat ni. Sebab tu kalau orang kutuk sahabat ni, kalau ada waktu nyapu bui selalu. Tak suruh kecek banyak. Patut bui-bui. Tak suruh keluar. Sebab tu ulama dulu kata paruk. Kalau kita tengok dalam kitab ulama, perak benar disebut tentang orang kutuk sahabat ni. Zindik, kapi, dajjal, macam-macam dia bui. Tak boleh buat bakar kalau kita terima hukum Kelantan, macam-macam. Patutlah Nabi tak bui makan sekali, tak bui nikah, tak bui urus perkahwinan dia, tak bui ziarah dia sakit mati, tak pergi melawat. Patutlah manusia yang kufur ke sahabat Nabi. Teruk sangat. Tengok Usairin. Siapa ada hadis Nabi kata inilah satu-satunya sahabat aku masuk Islam tak ada semaya walaupun satu rakaat. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tu tak pernah sujud, dahi dia tak rapat ke bumi kerana sujud pada Allah. Masuk Islam tu pergi perang, takdir Tuhan mati syahid. Usairin nama dia. Sebab itulah kita jangan rasa aku ni tidak alim belah mana. Kita pun berasa jauh daripada agama. Kita rasa kita tak boleh meningkat naik dalam agama. Itu kesilapan kita, silap faham. Kalau kita tahu tu, kita amat tu, kita amat tu. Dan Allah tidak membebani kita tahu lebih daripada yang mampu kita tahu. Allah tidak membebani kita. Allah Maha tahu, kamu mampu setakat itu, kita buat setakat maklumat yang ada. Yang kedua, memahami maksud dengki. Itu tertinggal. Memahami maksud dengki itu adalah membantah keputusan dan ketentuan Allah. Kita faham tu. Makna bila kita ada berasa iri hati, berasa dengki pada kita, kena ingat perbuatan kita tu, perasaan yang ada di kita tu sebenarnya hakikat kita sedang bantah keputusan Allah. Cuba kita fikir orang yang hamba, kita ni hamba, kita bantah keputusan Allah, apa akan jadi kepada kita? Kita kena ingat tu. Bila kita mari, kita basuh, kita cuci tazkiyah, kita tazkiyah nafs, kita tazkiyah diri kita dengan ingat bahawa Allah yang menentukan segala-galanya. Dia tu lebih tu bukan kerana dia hakikatnya. Dan kelebihan dia tu belum tentu lagi dia masuk syurga. Kekurangan kita belum tentu lagi kita masuk neraka. Sebab semua tu Allah yang menentukan. Kena ingat tu. Dia boleh merawat jiwa yang sakit dengan hasad dengki ni. Yang ketiga, memahami hasad dengki akan menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Jadi orang yang ada dengki ni, dia akan dimarah oleh Allah, dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Hadirat kena ingat, Allah benci ni dia semakin satu istilah. Bencinya Allah ni mengikut pemakaian syariat. Bila kata Allah benci, maknanya dia tu ahli neraka. Itu dalam pemakaian bahasa syariat. Dalam pemahaman agama, bila dalam nas, dalam hadis ke dalam ayat Quran ke, bila sebut kait kena Allah benci, Allah tidak suka, itu gambaran dosa besar. Itu ciri dosa besar.
dan boleh terdedah orang yang buat perbuatan yang Allah benci ni, dia terdedah pada neraka. Itu dia semacam istilah itu dalam syariat. Yang keempat, dengki akan memudaratkan diri sendiri lantaran mengalami sedih dan kecewa yang berterusan. Bahkan dalam setengah-setengah kitab baru sebut orang berdengki ni dia kena penyakit berat-berat. Penyakit berat, jatuh lah, darah tinggi, sebab otak dia duk memikir benda tak molek. Rupanya manusia ni kalau banyak sangat duk memikir benda tak molek, benda mungkar ni, dia memberi kesan yang sangat negatif dalam diri dia mengikut kajian ni. Sehingga ada seorang doktor tu dia kata mengikut kajian lah, mengikut kajian. Dia ni memang dia kaji dia bagi. Dalam satu buku yang saya baca, dia kata ketika kita senang hati itu kita lebih bertenaga daripada ketika kita susah hati. Ketika kita ingat kebaikan orang, kita lebih gagah daripada ketika kita membayangkan kita benci kepada seseorang. Tu dia. Dia ada kesan. Dia ada kesan benda-benda gitu. Jadi bayangkanlah seseorang yang 24 jam duk benci kepada orang. Pembenci orang panggil dia ni. Cuba fikir lagu mana kekuatan dia. Lemah lah, dia jadi letih seumur hidup dia. Tu maknanya dia akan kecewa sepanjang masa. Memahami dan meneladani sabda Nabi SAW. Ini yang terakhir, sedang oleh kita habis ini. Yang terakhirnya, kita tutup perbincangan berkenaan dengan hasad dengki dengan sabda Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdar illa tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu. Janganlah engkau melihat orang yang lebih tinggi kedudukannya dari berbanding kamu. Itulah yang sepatut kamu lakukan. Jika tidak, kalau kamu sentiasa duk banding dengan orang yang lebih sama, kalau kamu buat begitu, kamu tidak lihat. Contohnya kita sehat, kita kena tengok orang yang tidak sehat itu, barulah kita menghargai kesihatan kita. Sebab tu penyair kata, ahli hikmat kata, rupanya sehat-sehat ini mahkota yang berada di atas kepala orang sakit. Orang sakit tak berasa atas kepala dia ada mahkota, tapi orang sakit orang tak boleh kecing tu, waktu dia nampak berkilat-kilat atas kepala orang masuk bilik air tu. Masuk dia nak masuk bilik air tak boleh masuk, tak tahu ambil kecing. Tu. Jadi kita tengok orang di bawah tu, maksudnya orang miskin pada kita, orang yang uduh pada kita. Ginilah mudahnya kita tengok muka manusia tempat paling mulia. Macam-macam lah kalau kita sebut, kita tak perlu sebut secara tegas sangat. Kecacatan pada muka lah, manusia tak boleh nak sembunyi hal tu. Tapi kalau kadang-kadang Allah takdirkan kepada seseorang tu, setengah orang tu berjalan tutup semua muka dia sebab ada kecacatan pada muka. Kat muka ni tak boleh nak susu. Cuba kita gambarkan lagu mana. Benda-benda gitu sebenarnya Allah SWT nak suruh kita bersyukur. Nabi kata kamu kena begitu. Dua perkara kamu akan dapat dalam hadis lain Nabi sebut. Kamu tengok orang yang lebih rendah dari segi ekonomi, dari segi apa, kalau dia sakit kita segar, itu kira lebih rendah lah tu maksudnya. Kita tengok tu kita dapat sekurang-kurang dua kebaikan. Apa dia? Pertama sekali kita akan dapat, kita rasa kesian kepada dia, boleh pahala. Kita berdoa kepada dia, boleh pahala. Lepas tu kita jadi insaf. Kalau semaya tak apa cukup lah semaya, dia tengok tu dia ada kesan yang positif. Itu maksud hadis Nabi. Kalau kita sentiasa tengok orang lebih sama, menyebabkan kita nampak kurang, padahal kita tidak kurang dah, tapi oleh kerana kita banding dengan orang yang lebih, maka kesan dia tazdaru nikmatallahi alaikum. Kamu akan tidak rasa bangga, bahkan kamu merasa remeh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Itu kesan daripada kesilapan kita melihat fenomena alam ini. Jadi itulah kata-kata Nabi sebagai pedoman kepada kita. Kita kena cerdik dan hidup atas dunia ni kena cerdik. Kalau kita kaya, ada lagi orang lebih kaya. Dia kekayaan manusia terbatas sebagai satu isyarat bahawa dia ada satu zat yang kaya yang tidak terhingga, yang tidak hilang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena pergi situ. Jadi berakhirlah untuk hadis yang ke-35 kita berakhir setakat itu. Insya-Allah minggu hadapan kita bincang pula hadis yang ke-36. Pasal setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.